Nur Muhammad ni adalah sejuzuk dari Tuhan, atau memang dialah Tuhan. Sedangkan ahli tasawuf tak faham macam tu. Aku hari ni nak petik bunga. Kita ni betul-betul pergi kerah habis bunga depan rumah tu. Mu nak masa bunga ni, aku nak ni. Itulah wahdatul wujud, dengan makna manusia tu Tuhan, Tuhan tu manusia. Manusia tu makhluk, Tuhan tu makhluk, makhluk tu Tuhan. Sama. Akhir sekali pergi situ, natijahnya. Bila sampai situ kau sesak. Akhir sekali sesak. Ni keliru. Baik, satu isu. Antara isu yang berkait, saya nak kait isu dulu. Tak apalah. Bahawa orang yang percaya kepada keyakinan Nur Muhammad ini, dan mereka menyatakan itu adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Tuhan bila wasitah, diciptakan langsung. Yang lain itu tercipta dengan proses-proses. Daripada bahan itulah, daripada makhluk pertama itu dicipta yang lain, menurut orang yang pegang fahaman ni. Sebab tu saya kata tak percaya pun tak apalah, tidak melibatkan akidah. Orang yang percaya ni apa dalilnya? Itu saya terang kemudian. Baik. Cuma ada segolongan orang yang memberikan tafsiran dan kefahaman bahawa apa yang dipegang dalam tasawuf ini tidak seperti yang saya sebut tadi itu. Iaitu dia kata Nur Muhammad ini adalah sejuzuk dari Tuhan. Ahli tasawuf pegang Nur Muhammad ni sejuzuk dari Tuhan, ataupun memang dia Tuhan lah. Ada orang buat menjelaskan seperti itu. Sedangkan yang dipegang dan disebut dalam kitab-kitab tasawuf tidak seperti itu. Persoalannya, kenapa jadi gitu? Itu kita kena tanya. Kenapa tu perlu kita jelaskan? Sebab apa jadi gitu? Pertama sekali, antara sebabnya ialah kadang-kadang setengah orang tu dah ada persepsi negatif dah terhadap tasawuf. Dia kata apalah. Macam kita kau perkatakan mata hitam dah. Mari gambar benda memang gelap lah ke? Memang cermin mata tu hitam dah. Nak kata apa? Marilah rupa siapa dia, orang putih ke Cina ke, memang gelap. Sebab cermin dia memang hitam dah. Maksudnya dia sudah ada persepsi negatif dah. Satu sebab. Saya akan terangkan dengan contoh. Yang kedua, antara sebab-sebabnya iaitu dia membaca kitab-kitab tasawuf ni yang menyebut tentang perkara ni, dia baca kitab dalam keadaan tak ada fikrah awal. Ahli-ahli tasawuf dulu mengaji kitab, setelah belajar dengan Tok Guru kan bodoh, bendanya gini, kaedahnya gini. Bila membaca kitab, jangan lari ni kaedah ni. Ada dah tu fikrah awal tu. Jadi baca kitab mana-mana pun, ayat salah ke, ayat terbabah ke, kita boleh cam lah. Sebab fikrah tu ada dah. Ni antara sebab salah faham ni, dia tak ada fikrah tu. Semata-mata atas buku tu. Kalau salah cetak kau, habis. Ataupun ayat dakwa faham molek kau, habis cerita. Ayat tu khabar. Orang Melayu ni kadang-kadang setengah kitab ahli tasawuf ni guna banyak bahasa kiasan, bahasa majaz. Tapi kita jenis betul-betul kena. Orang mari rumah kita khabar, aku mari ni nak petik bunga. Kita ni betul-betul pergi kerah habis bunga depan rumah tu. Mu nak masa bunga ni, aku nak ni. Orang mari tu guna kawan nak petik bunga tu, nak mari minang. Tapi kawan ni betul-betul dia kutik habis bunga-bunga ada tepi rumah tu. Orang nak benda lain, tapi bahasa tu bahasa. Jadi nak kabarnya, orang yang tak ada fikrah awal, dia baca kitab tasawuf, ni puca juga ni. Jadi puca. Yang ketiga, iaitu cara memahami perkara ini secara potong-potong. Tahu potong-potong? Yang ambil sekerat-sekerat. Ambil bahagian ni copeng, bahagian ni copeng ni.
Inilah antara punca kenapa timbulnya fikrah yang keliru dan salah dalam perkara ni. Tu punca dia. Tu punca dia. Lalu akhir sekali natijahnya apa? Maka daripada persepsi yang salah ni, sama ada sengaja ke tak sengaja, kalau sengaja tadilah persepsi negatif dah lah. Dulu lagi negatif dah. Ni tak sengaja ni, ya macam tak kita aja. Lepas tu selok ayat-ayat dia majazi ke tak majazi ke, istilah dan istilah ke, ikut akal dia belaka. Timbul persepsi keliru dan salah. Akhir sekali bawa ke natijah apa? Saya nak kamu natijahnya, iaitu mereka buat kesimpulan pegangan ini dalam tasawuf dengan makna pantheism. Apa pantheism? Iaitu bahasa hari ini, hak suhu hari ini, istilah wahdatul wujud dengan makna manusia tu Tuhan, Tuhan tu manusia. Manusia tu makhluk, Tuhan tu makhluk, makhluk tu Tuhan. Sama. Akhir sekali ke situ natijahnya. Bila sampai situ kok sesak. Akhir sekali sesak. Ni keliru. Baik, saya nak jelaskan ini. Tengok setakat mana dah masa lah. Saya nak jelaskan ini. Kenapa jadi persepsi semacam ini dan macam mana sebenarnya perkara ini. Jadi timbul keyakinan tadi. Istilah wahdatul wujud tu sendiri sebenarnya ahli tasawuf tak pakai. Asal dia dikatakan antara orang awal, saya tak kata satu-satunya yang terawal, antara orang yang awal itu masih lagi dalam perdebatan. Antara orang yang awal yang gunakan istilah ini dengan makna tadi tu, wahdatul wujud dengan makna Tuhan tu adalah makhluk, makhluk tu adalah Tuhan. Antara orang yang terawal guna istilah ni Syekh Ibn Taymiyah. Tu dia. Tu dia. Antara orang yang awal guna istilah ni. Ahli tasawuf sendiri tak pakai istilah ni. Tak pakai istilah ni. Cuma di hari ini, oleh kerana istilah tu sudah tersebar, maka orang pakai jugalah. Orang pakai juga. Sebab tersebar. Tapi di awalnya, pada waktu ahli tasawuf sudah lama menghayati perkara ni, mereka tak guna istilah ni. Itu masih lagi dalam perdebatan siapa yang paling awal guna istilah ni. Tak apalah. Tapi hak nak kabarnya, yang dikatakan wahdatul wujud dengan makna yang salah ni, iaitu dengan makna manusia tu adalah Tuhan, Tuhan tu manusia. Dan mereka kata bahawa konsep Nur Muhammad ni dari jenis tu. Nur Muhammad ni adalah sejuzuk dari Tuhan, atau memang dialah Tuhan. Sedangkan ahli tasawuf tak faham macam tu. Baik, saya nak sebab-sebab yang saya sebutkan tadi, sekiranya kaedah tadi diguna pakai untuk memahami kitab tasawuf, bukan saja boleh membawa kepada penyelewengan dan sesat, tapi kalau belajar Al-Quran pun boleh sesat dengan cara tadi itu. Bukan saja kitab, Al-Quran pun, mengaji Quran dengan cara tadi itu boleh jadi sesat. Jadi nak tahu sesat dan sesat ni, kena tanya orang tu. Kita nak tahu orang ni sesat dan sesat, kita kena tanya dia, panggil dia. Apa benda maksudmu? Baru hukum. Jangan kita pula buat khabar. Mungkin ni tak gini, kawan ni nak benda lain. Kita duduk pandai-pandai khabar gini. Kau mula kita kata tak betul. Itu silap. Itu artinya tuduhan. Kita nak nilai orang ni, kita kena tanya dia, apa maksudmu? Mu kata gini ni, mu nak benda? Baru kita nilai. Tu ke salah. Jangan kita duduk buat andaian. Gini. Lepas tu kita akhir sekali buat kesimpulan. Gini. Itu silap. Tok Hakim nak jatuh hukum, dia panggil orang tu dulu. So orang ni cakap dulu. Muka bawah orang ni. Gini. Orang ni cakap gini. Orang ni cakap gini. Bukan atas persepsi dia. Itu satu perkara. Baik. Cara memahami kitab tasawuf dengan perkara tadi tu, iaitu ambil cedok ni, cebok-cebok, tidak dalam bentuk menyeluruh. Ambil secopeng, tergantung bagi secopeng. Ambil secopeng. Kemudian tidak ada fikrah awal, kemudian ada pandangan persepsi awal negatif tu. Yang ini bukan saja baca kitab tasawuf yang akan menyesatkan, baca Quran pun akan jadi sesat. Saya nak beri contoh.
Habis contoh yang nampak. Baik. Orang-orang yang membuat tuduhan kepada ahli-ahli tasawuf yang berpegang kepada konsep Nuh Muhammad, bahawa mereka ni sampai ke tahap berpegang kepada wahdatul wujud dengan makna Tuhan tu makhluk, makhluk tu Tuhan. Sebenarnya sejauh yang saya perhatikan, orang-orang yang kebanyakan yang memahami pemikiran tasawuf dengan kefahaman yang tidak betul tadi tu, yang persepsi yang salah tadi tu, yang menyesatkan tadi tu, sebahagian besar yang saya tahu tu mereka ni adalah orang yang berpegang secara nas, dipahami secara zahir. Banyak gitu. Saya tak kata semua, tapi dekat-dekat lah pada saya. Tapi mungkin ada tak gitu kot. Tapi kebanyakan saya tengok orang yang buat tuduhan kali ni, mereka ni banyak berpegang dalam memahami dari Al-Quran hadis, pegang secara zahirnya. Baik. Sekiranya metod ini, kaedah ni diguna pakai untuk memahami Al-Quran, bukan saja ahli tasawuf yang dituduh sebagai berpegang dengan pahaman yang salah tadi, orang tu sendiri sebenarnya terlibat dengan pahaman yang salah tu. Guana gitu tu. Ni tengok. Kena beri contoh orang nampak. Baik. Dalam Al-Quran ni, gara-gara ambil stopeng, ambil ayat ni sikit, ambil ayat ni sikit, tidak faham secara menyeluruh, ataupun memahami sesuatu menurut kefahaman secara zahir, tidak menafsir, menjelaskan dengan baik. Baik, contohnya guana, buka Al-Quran, kita akan jumpa antara ayat Al-Qurannya, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Contoh mudah. Ayat ni kalau kita terjemah, ke mana saja kamu berada, maka di sana ada wajah Allah, wajhullah. Sebab tu saya kata, orang yang menuduh ahli tasawuf berpegang dengan faham pantheism tadi tu, pantheism dengan arti meyakini manusia ni Tuhan, Tuhan ni manusia. Saya dapati orang yang buat tuduhan ni, kebanyakan mereka ni pegang prinsip ni, pegang zahir. Yang kalau prinsip ni dipegang, si penuduh ni sebenarnya terlibat dengan pantheism juga. Sebab apa? Ni ayat ni. Faham molek? Saya ulang balik. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja menghadap, maka di sana ada wajah Allah. Zahir ayat. Wajah ni, kalau orang yang pegang secara zahir sungguh, wajah ni satu anggota di antara anggota-anggota lain lah. Muka Tuhan. Ada setengah tu takwil sikit lagi. Kemana saja kamu menghadap, di sana ada zat Tuhan. Dua-dua ni kalau diterapkan, memang jadi pantheism belaka. Menghadap mana? Situ. Oh, muka Tuhan ada situ. Sini. Oh, muka Tuhan ada sini. Sini. Oh, ada zat Tuhan. Semua benda muka Tuhan. Semua benda zat Tuhan. Jadi rupa-rupanya pantheism ini berlaku kerana salah faham. Bila faham tu tak betul, ayat Al-Quran pun jadi gitu. Jadi kalau tasawuf pun macam tu juga. Ahli tasawuf. Nanti saya akan jelaskan. Oh Allah, cepat sangat. Tak dah lajak jauh. Kitab tasawuf pun seperti itu. Sikit je. Nanti saya akan terangkan macam mana ulama-ulama menulis perkara ni dalam kitab mereka. Pedoman mereka tu apa. Nanti saya akan jelaskan. Oleh kerana masa sangat laju semalam ni. Terkatung sikit, tak apalah. Nanti saya akan sambung pada kali-kali yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum.